Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD dilaksanakan. Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB di negeri-negeri ini fingerprinted. 691 kes baru telah dilaporkan pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 13,500 Pelaksanaan PKPD berkuat kuasa di seluruh negara. 18 Mac 2020 merupakan tarikh permulaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan ke atas seluruh rakyat Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelaksanaan PKP ketika itu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19 yang dikesan penularannya ke negara ini sejak Januari yang lalu. Siapa sangka virus mikro yang tidak terlihat oleh mata kasar ini mampu mengubah kehidupan normal rakyat di seluruh negara sekaligus meragut nikmat kebebasan hidup yang dikecapi selama ini. Saban hari, bilangan kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat sehingga memaksa pihak pentadbiran negara melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan dari semasa ke semasa. Sehingga ke hari ini, lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia masih bergelut mengharungi wabak pandemik COVID-19 yang telah memberi impak besar bukan sahaja kepada kehidupan sosial mereka tetapi yang lebih utama kegiatan ekonomi yang turut terjejas. Muhammad Syahrul Idris, 39 tahun, merupakan antara peniaga tempatan yang terkesan dengan kemelut ekonomi negara sejak PKP dilaksanakan. Saya mengusulkan perniagaan kecil-kecilan di hadapan sebuah IPT di utara, motosikal dan juga kereta sewa untuk pelajar sahaja. Saya bermula dengan buah motosikal, kemudian atas keyakinan bahawa ada potensi untuk berkembang, maka atas sokongan daripada rakan-rakan bekas rakan sekerja dulu ni, ia berkembang daripada sebuah motosikal ke 20 buah motosikal dan kenderaan sebanyak 24 buah kereta. Sasaran pengguna saya telah saya nilaikan risiko adalah di kalangan pelajar sahajalah. Bukan pelajar tu kita tengok, kita nilaikan dulu siapa yang nak ambil, baru kita bagi sewa. Di kawasan Ulu Pawah, Perlis, termasuk dengan Arau. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, perniagaan sewa motosikal dan kereta secara kecil-kecilan yang diusahakan Syaharum sebelum ini agak merosot. Berikutan arahan penutupan institusi pendidikan seluruh negara dikuatkuasakan. Penularan wabak pandemik kian hari semakin membimbangkan, memaksa pihak bertanggungjawab memanjangkan tempoh PKP yang tidak diketahui bilakah penghujungnya. Pada 18 bulan 3, 18 Mac 2020, kerajaan telah mengisytiharkan PKP lockdown seluruh Malaysia. Secara langsung perniagaan kecilan kami ini telah bungkus macam cakap kan. Keadaan tersebut telah menutup sumber mata pencariannya yang diusahakan sejak Disember 2016. Namun, kecekalan hati seorang bekas pendidik ini tidak pernah luntur. Berbekalkan semangat dan pengalaman yang ada, Syaharum terus bangkit merebut apa sahaja peluang yang ada di depannya untuk dijadikan sumber pendapatan. Rutin hariannya kini bertambah bagi menjana semula pendapatannya yang terjejas sewaktu PKP. Beliau yang lebih dikenali sebagai bosku di kalangan para pelanggannya harus melakukan pelbagai pekerjaan lain demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Daripada benda yang kita luar jangkau lah, iaitu pandemik ni, maka saya perlu berfikir lebih aktif dan juga lebih agresif lah. Alhamdulillah, ketika bermula pandemik pada bulan 3 tu, pokok harum manis yang saya tanam, yang saya usahakan ni bersama dengan pekebun telah mengeluarkan hasil. Atas pengalaman sedikit sebelum ni menjual di WhatsApp, di Facebook, saya telah mampu untuk
daripada kebun tu menghasilkan 300 kilogram buah harum manis yang dijual. Menyedari pasaran buah harum manis mampu memberi pulangan yang agak lumayan, Syaharom merancang untuk mengusahakan tanaman tersebut dengan lebih giat lagi di masa akan datang. Bagi menebani cabaran-cabaran yang mendatang ni, dengan baki tanah yang sekegang kera yang saya ada tu, saya menambah bilangan pokok yang ada lah. Di mana keistimewaan di Perlis ni mempunyai pokok harum manis, tanaman harum manis yang baik dan boleh dipasarkan ke seluruh Malaysia. Jadi insyaAllah dengan penambahan ni mungkin diharapkan ia boleh meningkatkan hasil pengeluaran bagi kebun saya sendiri. Bersyukur kerana masih diberikan ruang untuk mencari rezeki yang halal, Syaharom menggunakan peluang yang ada sebaiknya untuk mengharungi situasi pandemik yang kian mencabar. Akibat ketidaktentuan pandemik yang berlaku, kan, saya selain daripada harum manis, saya cuba menukar kaedah untuk menambah portfolio ya, melalui delivery services lah. Dia termasuklah dengan makanan ataupun barang-barang keperluan harian pelajar-pelajar di sekitar kawasan radius dan kawasan saya beroperasi. Di sebalik kecekalannya mengharungi cabaran dan dugaan hidup, bapa kepada 5 orang anak ini pernah melalui fasa kejatuhan yang membawa kepada status dirinya kini. Kisah yang membawa kepada perubahan hampir keseluruhan perjalanan hidupnya dahulu, dari seorang yang bergelar pendidik dan mempunyai sebuah pendapatan tetap kepada seorang individu biasa yang bekerja sendiri dan meraih pendapatan harian. Pada masa tu kan masih muda, jadi sikap dan juga panas baran tu dan kawalan emosi belum stabil lah cakap kan. Jadi menyebabkan saya membuat keputusan terburu-buru, maka saya telah menyebabkan satu perkara yang tidak perlu dilakukan lah oleh seorang tenaga pengajar kan terhadap pelajar waktu tu. Dalam kejadian yang melibatkan dirinya sebagai seorang pendidik di sebuah IPTA dengan salah seorang pelajarnya itu, Syaharom dikatakan telah bertindak kasar ke atas pelajar berkenaan atas sebab-sebab tertentu yang tidak dikongsikan. Mereka telah membuat satu laporan polis kan, dan juga tindakan polis yang pantas menyebabkan saya dibawa ke muka pengadilan tidak berapa lama kemudian. Walau bagaimanapun, beliau bersyukur kerana pelajar berkenaan menarik semula laporan polis yang dibuat ke atas dirinya. Tidak dijatuhkan apa-apa hukuman lah. Mahkamah telah membebaskan saya sebenarnya, tetapi tidak melepaskan. Kejadian tersebut yang berlaku pada 2013 selesai pada 2014. Desakan persekitaran pada ketika itu membuatkan beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri daripada kerjaya pendidik. Namun, nasib masih belum mahu menyebelahinya. Syaharom terus diduga dengan perkabaran yang tidak baik. Apabila saya tidak mempunyai pendapatan setelah keluar daripada sektor awam ni, pihak institusi kewangan telah mengambil tindakan pula, iaitu bawa saya ke pengadilan dan saya diisytiharkan muflis lah oleh pihak mahkamah. Jadi saya perlu maintain sebanyak 3,000 kan, tapi saya gagal untuk maintain pendapatan. Selepas kejadian yang menimpanya, beliau tidak terlepas daripada tanggapan orang sekeliling terhadap dirinya. Namun, apa sahaja tomahan yang dilemparkan menjadi motivasi kepada dirinya untuk terus bangkit dari kejatuhan tersebut. Sebenarnya saya tidak bersedia pun untuk bekerja sendiri kan, tanpa mentor, tanpa guru kan. Jadi sedikit sebanyak orang pun bercakap-cakap lah kan, beri buah mulut, kemudian mendapat cubikan daripada orang lain dan lain-lain kata-kata yang tidak
bagi saya tidak perlu digusarkan kan. Cuma itu bukanlah satu benda yang perlu dikhawatirkan. Saya tak ambil pusing pun apa-apa yang orang cakap belakang, orang cakap mengata dan macam-macam lagi, tapi saya anggap dia sebagai satu cabaran untuk saya bangkit, cabaran untuk saya lebih kuat menghadapi, menepani cabaran-cabaran lain, iaitu cabaran terbesar bagi saya adalah untuk besarkan anak saya di rumah. Dalam pada Shahrom berusaha untuk keluar dari lingkaran gelap yang melingkari kehidupannya, beliau amat bersyukur kerana dikurniakan keluarga yang begitu memahami dan sentiasa memberikan dorongan dan semangat kepadanya agar terus kuat. Ibu bapa saya adalah penguatlah, faktor terbesar dalam hidup saya. Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan yang baik kepada mereka. Dan di samping isteri saya yang berada di sini dengan anak-anak, itulah faktor penguat untuk saya meneruskan kehidupan. Yang saya kata keluarga saya jauh ni sebabnya kami pun bukan berasal dari Perlis. Mak bapak saya tidak tinggal di sini kan. Jadi saya perlu berjuang dengan isteri saya kat sini bersendirian tanpa bantuan daripada ibu bapa dan juga adik-beradik yang lain. Cuma kiriman doa daripada mereka lah. Selain daripada itu juga semangat dan juga pelajar-pelajar saya juga kan. Dan saya tak anggap pun pelajar yang saya serve ni sebagai customer kan, tapi juga pada pelajar saya di mana saya boleh menasihati ataupun membantu apa yang saya boleh. Berkat kesabaran dan usaha tanpa jemu, Shahrom kini mampu menarik nafas lega apabila segala yang diusahakan selama ini membuahkan hasil. Keperitan yang pernah dirasai suatu ketika dahulu di saat beliau kehilangan segala-galanya, Shahrom akur bahawa itulah takdir yang telah ditetapkan ke atas dirinya dan keluarga. Kan, kalau nak kata sebagai downgrade tu kurang sesuai kot kan, sebab semua manusia ada dia punya laluan dalam kehidupan, dalam kerjaya ke, laluan dalam pembelajaran ke, apa-apa keadaan sekalipun, kehidupan adalah satu pembelajaran yang berterusan. Semoga kisah Shahrom Idris dapat memberi inspirasi dan iktibar kepada kita semua betapa kehidupan ini hanyalah suatu nikmat yang bersifat sementara. Apabila dilanda suatu musibah, hanya kepada Sang Pencipta jualah kita berserah.